Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakirna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wasna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, nikmati puisi surah Saniyah Tuan Haji Abdul Razak. Hari tu kuasa surau tuan-tuan, puan-puan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat kita bincang pada malam ini, dapat jadi panduan hidup kita, insya-Allah. Kita akan masuk tajuknya muka surat 77. Kita akan masuk berkaitan dengan mandi wajib. Mandi wajib kan. Dulu di Aryu 15 bulan 3. Lepas tu raya puasa kan, ambang Ramadan, kemudian terus dengan Ramadan lah. Kemudian hari ini kita akan bagi muka surat 77 mandi wajib. Ini mandi wajib ni satu perkara asas kepada kita kan, sebagai seorang Islam, berkaitan dengan mandi wajib. Mandi sunat banyak, ni mandi wajib. Yang perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib kan. Pertama dia kata bersetubuh, berjima. Sama ada keluar air mani ataupun tidak. Ya, keluar air mani ataupun tidak. Kalau kita ni bersama dengan isteri kita, atau bukan isteri lah, ataupun kita berzina, jika kita bersetubuh kan, bersetubuh sama haram atau halal, dia kata perlakuan ini ialah apabila bertemu dua khitan, kemaluan lelaki dan perempuan, iaitu dengan memasukkan hasyafah, batasan zakar yang dikhotan, ke dalam farash. Perempuan ya, diriwayatkan sebuah hadis, izal taqa al-khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila bertemu dua khitan, maka sungguhnya wajib mandi. Mana kita lah berjumpa, berjimak, ini berjimak ya, bersetubuh kan, sama ada keluar air mani ataupun tidak kan, hukum dia wajib. Dan pada syarat dia pula masukkan kepala zakat itu dalam farash perempuan, kepala dia tu yang telah kita potong tu ada kepala kan situ. Jadi maksudnya hukum dia wajib kita mandi, sama ada keluar mani ataupun tidak. Termasuk dia kata kalau yang hidup ataupun yang mati, ataupun dengan binatang. Dalam buku ni dia kata ni, dengan binatang pun jika dimasukkan zakat kepada benda tu kan, kemudian keluar air mani tidak, hukumnya wajib mandi wajib kan. Hadis dah ya, apabila bertemu dua kita, ini yang biasa, yang suami isteri lah atau lelaki perempuan, jika berjumpa dua kemaluan tadi, dua khitan, lelaki dan perempuan, maka hukumnya wajib mandi kan. Kemudian dia memberi inilah satu sunat doa ya, ketika khususnya kita bersetubuh kan. Dia kata apa? Baca doa ni lah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan
Dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang engkau kurniakan kepada kami. Jadi kalau anak lahirkan, jauh daripada gangguan syaitan. Jadi doa ini selalu digunakan untuk ataupun semasa atau sebelum kita melakukan persetubuhan. Boleh pakai dah ini kan, boleh pakai ni. Doa ni boleh pakai. Dan Nabi galakkan, dan inilah doa yang digunakan untuk sebelum bersetubuh. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Bolehlah hafal yang ni kan. Tak apa lama-lama tinggal dulu tak baca pun, sekarang baca balik. Yang lama tu biarkan dulu. Kita ambil yang baru ni kan. Yang tak ada buat dulu-dulu tak baca doa, baca yang ni. Ataupun kalau tak ingat langsunglah a'udzubillahi minasyaitonir rajim lah. Jauh daripada syaitan. Ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu pun boleh baca. Jauh daripada gangguan syaitan kan. Ini doa. Yang kedua, keluar mani secara sengaja ataupun tidak. Keluar mani sekitar mimpi, sedar atau tak sedar, mimpi, tak sedar mimpi. Mimpi kan, apa kita setubuh, keluar mani. Sedar-sedar nampak ada kesan putih di kain ke apa semua, maka hukumnya wajib mandi. Yang sedar lagilah. Yang mimpi pun termasuk dalam wajib mandi, wajib. Yang ketiga, mati selain pada mati syahid. Mati biasalah macam kita mati ni. Termasuk mati qawi. Kan? Mati syahid di sini ialah mati yang berjuang fi sabilillah. Contoh kita katakan sekarang ni ada lagi tak? Ada lagi. Di Palestin ada. Di Palestin yang duduk di bahagian Harakat Islamiah tu. Hamas. Hamas memang perjuangan Islam. Selain pada tu tak tahulah. Tapi kata juga untuk bangun, tapi caranya tidak menepati kepada Harakat Islamiah. Orang Hamas ni nak jadi tentera dia tuan-tuan, cuba tanya orang aman Palestin. Dia masuk jumpa tu Quran harian dia tu hari-hari Quran. Semayang qiyamul lail penuh. Syarat nak jadi tentera dia wajib kena hafal Quran. Tu syaratnya dia tentera. Dan syarat dia mesti semayang isyak dengan subuh tak lagi. Banyak syarat untuk masuk dalam gerakan untuk pejuang Hamas ni. Yang tidak diwar-warkan, dia dianggap sebagai teroris. Tentang Eropah teroris lah kan. Tapi yang satu lagi, kumulatif lagi tak ada masalah. Itu setuju. Pergilah beraya mana-mana pun tak apa. Mereka setuju. Tapi untuk gerakan Harakat Islamiah, oleh kerana dia ini gerakan Islam yang betul-betul mati dia kerana Allah, dan dia nak menjaga Palestin itu tempat. Dan mereka yakin bahawa Palestin ini mereka percaya mati. Sebab tu anak ramai. Orang Palestin anak ramai. Sebab dia apa? Tujuan dia untuk mati seorang, Alhamdulillah. Mati seorang, Alhamdulillah. Dia Alhamdulillah banyak. Memang menangis lah. Tapi Alhamdulillah ramai. Sebab dia kata, inilah syafaat dia. Mati anak dia, syafaat ada. Mati anak dia, syafaat ada. Ini kelebihan kepada orang-orang yang berjuang fisabilillah. Dan dulu ada satu ketika di Afghanistan. Dan yang betul-betul dia berjuang lah. Dan sekarang pun ada. Tapi tak tahulah bentuk macam. Tapi yang nampak sekarang ni Palestin lah. Yang nampak betul-betul yang bergerak kepada mati syahid. Kan? Dan kalau kita berjuang, kalau kita dalam betul jiwa untuk bergerakkan untuk menegak Islam, juga dikategorikan mati syahid. Ini mati syahid dunia akhirat kan? Syahid dunia akhirat. Yang qawi di bawah ni itu syahid akhirat. Yang mati lemas, syahid akhirat. Yang mati apa lagi? Mati kebakaran, mati bersalin. Itu memang syahid juga, tapi syahid akhirat. Ada syahid dunia ni, cuma syahid dunia ni macam mati juga tapi tak sampai tahap ke akhirat tadilah ya. Syahid dunia akhirat dia. Kita nak yang ni maksud sini tak perlu dimandikan kumpulan mati syahid dunia dan akhirat. Okay. Yang keempat yang wajib mandi ialah haid. Ini golongan perempuan ni lah kaum ibu. Golongan haid sebagaimana kita pelajari bahawa ni biasanya umur 9 tahun. Hingga ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Biasanya kebiasaannya bawah 40-an je. Dan 50 sudah pun khatam dah. Tak ada lagi, biasanya tak ada haid lah.
Yang kelima nifas, darah yang mengiringi selepas bersalin. Kaum ibu. Ni banyak sini kaum ibu banyak kan, nifas. Iaitu ketika uri-uri dah keluar bersih kan, ada darah keluar. Darah iringi kepada anak yang bersalin, maka dipanggilkan darah nifas. Berapa hari? Sekurang-kurangnya sikit, setitik dia kata. Setitik sekurangnya. Dan panjangnya bila? Biasa-biasa 40 hari. Panjangnya 60 hari. Kan? Kalau ni kena ambil perhatian juga ni kaum lelaki ni. Jangan jadikan awal Januari anak seorang, Disember anak seorang. Kan? Tahun yang sama 2020 Januari. 2022 Disember. Kena tengok tu. Lahir tu kalau Januari mesti bagi ruang 3 bulan. Bulan 60 hari, 2 bulan. Kena lepas 2 bulan baru boleh pergi. Takut kan terlampau ni sangat. Dalam tempoh 40 hari, 30 hari masih ada lagi, dah bergerak dah. Menyebabkan Oktober dapat yang baru. Kena ambil perhatian kan. Supaya dia kata nifas tu sekurangnya sitik, sederhananya 40 hari, lebih dia 60 hari. Kalau lebih 60 hari, darah keluar lagi, darah istihadah. Istihadah wajibnya dia kena mandi semayang. Macam biasa balik. Nah, cara balik kita ajar dalam ni, cara istihadah ni, maknanya dia masuk waktu, bersih-bersih, pakai pad, mandi cepat. Semayang cepat. Jangan tunggu-tunggu lama. Itu bagi golongan yang darurat tadi. Darah masih keluar, tapi dia bukan darah nifas, dia bukan darah haid, tetapi darah istihadah, darah sakit, penyakit kan. Seterusnya darah wiladah. Darah wiladah baru salin bersama iring dengan anak. Lahir tu keluar dengan anak, iring dia terus. Itu dia panggil darah wiladah. Adapun darah lepas anak bersalin, keluar darah anak, maka darah keluar lagi tu, itu dia panggil darah nifas. Nifas ni nafas pernafasan. Anak yang bernafas tu, anak bernafas. Nifas. Wiladah ni lahir. Walad lahir, wiladah kan. Anak yang mengalirkan darah bersama dengan anak, dia panggil darah wiladah. Darah yang keluar setelah anak tu keluar, menangis apa semua, dan darah keluar lagi sampai 60 hari, itu dipanggilkan darah nifas. Kan? Jadi kalau tengok sini ada 6 lah. 6 sebab-sebab mandi wajib. Tengok sini yang lelakinya ada 2. Yang lainnya banyak perempuan lah ya. Okey, kemudian rukun mandi wajib. Ni hari-hari kita ni cuma betul lah. Mungkin kalau betul alhamdulillah. Kalau tak betul kita betulkan kan? Kita betulkan. Mandi wajib dia kata pertama niat untuk mengangkat hadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Niat sahaja aku mandi, sahaja aku semayang 2 orang. Niat macam tu lah niat. Macam wuduk juga, sahaja kami wuduk. Niat wajib ada. Niat mesti ada. Kalau tidak, mandi kita menjadi mandi biasa. Tak dikategorikan mandi wajib. Dan kita nak semayang pun tak lengkap. Sebab mandi tadi tak niat. Nak semayang subuh. Semayang subuh, tak niat. Jadi mandi je biasa je. Tapi kalau dia ingat dah aku mandi, bangun tidur nak mandi wajib lah. Itu kategori dah niat dah tu. Dia ingat, yang penting dia ingat. Tapi kalau sahaja-sahaja mandi tidak ada perasaan ingat langsung, maka dia mandi macam mandi pagi-pagi je. Mandi lagi kerja. Semayang pergi mandi, makan pergi. Itu tidak ada niat, maka hukumnya semayang tak boleh. Nastuh Quran pun tak boleh sebab belum lagi mandi wajib. Kan? Yang kedua, membasuh seluruh anggota badan yang zahir. Dia boleh rambut kita lah. Rambut dia turun sampai ke kaki. Celah-celah ni, kalau ada janggut panjang, celah-celah janggut, ketiak ke, bawah dubur kita ke, kita kena kangkang. Mandi tu kena kangkang supaya air tu dapat mengalir ke seluruh badan. Jadi dua sahaja yang apa dia panggil wajib, rukun mandi ni. Wajib meratakan air ke seluruh anggota badan, termasuklah rambut, bulu-bulu yang terdapat di anggota, kulit telinga di sebelah luar, luar ni dalam kan. Kemaluan perempuan yang zahir pada masa ia duduk membuang air kecil,
dan kemaluan lelaki dan perempuan yang sebelah belakang yang zahir semasa membuang air besar. Jadi kena sampai semua lah. Kena bersih semua kan. Sampai semua air tu. Rambut yang terikat adalah diuraikan. Untuk supaya air itu mengalir. Apabila air tidak kena pada salah satu daripada anggota badan, maka mandi itu masih belum dianggap sempurna sahnya. Jadi kalau tak sampai lah rambut tak sampai air lah, maka hukumnya mandi wajib itu tidak sah. Maka semayang kita pun tidak sah jugalah. Ya, sebab tu kita kena ambil perhatian belaka ni kan. Mandi wajib, bermandi wajib daripada mandi air. Kita belajar air kan. Bahagian air dulu. Air mustakmal, air mutanajis, air apa ni? Air tahir, air mutlak, air musyammas. Kita nak belajar tu. Lepas tu kalau air tu ikut dua polah, macam mana mandi wajib pula. Senang cerita, ambil paip plastik tu, paip getah tu, jolok kat situ, senang mandi. Itu tak payah fikir lagi. Memang air mutlak lagi. Tapi air baldi kecil, cebok-cebok tu, takut air tu melantung masuk. Maka air tersebut ada campuran dengan air mustakmal. Maka itulah maknanya ketepatan air tersebut sudah pun larilah. Jadi eloknya pakailah wayar tadi. Wayar paip getah tu. Cara mandi yang baik. Segala amal ibadah yang hendak dilakukan sebaik-baiknya perlu mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis mengenai cara Rasulullah SAW mandi dengan katanya yang bermaksud apabila Nabi SAW mandi daripada janabah, bagi dia mulakan dengan membasuh kedua tangannya. Bersih tangan dulu. Bersih tangan. Lepas tu bersih anggota. Macam bismillah, niat. Bersih tangan. Sebab kita cabuk apa semua kan. Lepas tu bersih anggota. Kalau perempuan, lagilah kalau haid, darah apa ada semua, bersihkan semua. Lelaki pula kalau berjimat ada air mani, bersihkan di anggota badan kan. Jadi kita bersih supaya badan kita sudah bersih. Basuh dulu dia kata. Menurut riwayat Muslim, kemudian bagi dia mencurahkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya. Kanan ke atas kirinya ya. Kemudian lalu membasuh kemaluannya. Tangan kanan, tangan kiri, kemudian basuh anggota kemaluan dia dengan tangan kiri kan. Dalam riwayat yang lain, bagi dia membasuh kemaluannya dan kekotoran yang mengenainya. Kemudian bagi dia berwuduk. Disunatkan ambil wuduk kan. Sebagaimana wuduk sembahyang kita lah. Kemudian bagi dia memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu masuk air sikit menyelit supaya nak bersih ni. Dengan pangkal-pangkal rambutnya. Kemudian baginda mencurahkan air ke atas kepala sebanyak 3 cebok. Kemudian ke seluruh kulitnya. Ni mana banyaklah. Tapi kita ni air banyak kan pakai kan. Senang pakai tu. Shower boleh. Shower terus. Lagi senang. Kita rasa was-was tak ada lagi lah. Tapi kalau di Arab air tak banyak. Macam mana nak guna air sedikit tu? Satu baldi cukup tidak? Satu baldi itu sekali mandi. Kita ni, rasa saya satu baldi ni rasa tak sah rasa. Kan? Mungkin banyak lah. Tapi Arab lain sebab air tak ada, cara dia adalah. Cara dia mengikut. Tapi dia ada, cara tadi kalau ikut betul-betul, air mengalir betul, cukup. Untuk mandi wajib kan. Tapi saya tak praktikal lagi lah. Dengan sikit satu baldi dengan mandi wajib tu. Kan? Macam mana? Tak puas lah. Kita rasa tak puas satu, kita rasa tak yakin. Takut air ni tak sampai lagi telinga pun sapu-sapu banyak kali kan. Dekat bawah lagi, nak kangkang bersih lagi kan. Jadi banyak. Jadi kita cuba mana, bagi kita tak ada masalah lah. Senang sekali tepi sungai. Sampai tepi sungai, niat, sahaja mandi wajib, bismillah, lepas tu naik, dah cukup dah. Selesai masalah. Itu untuk ya banyak air lah. Ya banyak air. Tepi sungai kan. Perempuan-perempuan yang mandi kerana haid. Dia kata apa kan? Ni khusus perempuan kan. Kalau haid, sunat menggunakan sedikit kasturi atau benda lain yang agak wangi untuk membasuh
dan membersihkan kesan-kesan darah. Dan bau yang tidak menyenangkan dengan cara melerakkan wangi-wangian itu di atas kapas dan dicalikkan ke dalam faraj kemaluan. Sebagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada hadis Nabi, hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW. Jadi disunatkanlah. Tapi kita biasa basuh-basuh pakai sabun apa semua kan. Itu boleh. Tapi dia kata disunatkan letakkan wangian sikit. Sekarang kita banyak sabun lah. Sabun berbagai-bagai wangi sabun ni. Pandailah macam mana. Yang penting mewangikan. Ya. Sabda Rasulullah SAW dia kata, "Khudhi firsatan min misk fatatahhiri biha." Ambillah sedikit kasturi, kemudian bersihkan dengannya. Ini hadis Nabi lah. Itu ambil kasturi. Kalau kita nak ambil sabun pun terserah juga. Yang penting mewangikan dia kan. Dan yang asasnya ialah meratakan air. Asasnya meratakan air. Tetap mewangikan dia itu disunatkan. Disunatkan. Asasnya meratakan air. Peringatan, sekiranya terdapat najis di anggota badan, mungkin dapat darah ke apa semua di badan kita ya, maka wajiblah dibasuh najis itu terlebih dahulu. Terlebih dahulu kan. Air mani najis tak? Tak. Air mani tak najis. Hid tu najis kan. Darah tu najis. Mandi junub boleh dirangkumi dengan mandi sunat sekali. Mandi junub niat mandi wajib dan niat solat sunat pagi, niat sunat pagi pun boleh. Dua macam ni lah. Macam niat solat apa ni, sunat qada dengan sunat syawal. Boleh. Tapi ada setengah ulama pisah-pisah lah. Cantik pisah-pisah lah. Sunat syawal lain, sunat Ahad Isnin lain, asingkan. Habis syawal mulalah sunat. Itu setengah ulama lah. Tapi ulama mengatakan boleh gabungkan qada dengan sunat syawal terus. Ini pun sama juga. Mandi junub boleh dirangkumi dengan mandi sunat sekali. 3. Setelah mandi hadas besar, maka tidak lagi diwajibkan mengambil wudu. Kalau mandi wajib dah dia tak perlu ambil wudu. Tapi ada syarat ni. Apabila hendak mengerjakan solat dengan syarat tidak melakukan perkara-perkara membatalkan wudu semasa mandi. Jadi mandi tu tak boleh peganglah senjata tu. Kalau pegang anggota ni, zakar ataupun faraj, maka kemaluan tadi batal lah. Jadi kalau tak daripada mandi awal-awal tak sentuh yang tu awal-awal sentuh, lepas tu mandi selesai kan. Itu dah kira mencukupi untuk dikategorikan sudah wudu. Tapi rasa kita rasa tak apa. Rasa tak sah kan. Mandi wajib dulu, mandi wajib semua dulu. Lepas tu ambil wudu lah. Jadi 2 kali. Pahala kan dia juga. Pahala 2 lah pahala. Mandi wajib 1, ada wudu lagi. Jadi 2 pahala lagi. Jadi rasa kita hati pun tenang sikit. Kita ambil yang mana. Tapi kalau kita nak pakai yang tadi pun boleh. Tak ada masalah. Pilih lah mana satu nak pilih. Jadi afdalnya kalau nak selamat tadi, takut-takut niat rasa hati aku dulu tak pernah buat lah sini. Aku mandi dulu lah lepas tu wajib. Pun tak masalah. Niat mandi wajib, kemudian ambil wudu balik pun boleh. Tidak ada masalah ya. Cara-cara mandi wajib. Perkara wajib niat. Tadilah wajib pertama niat. Yang kedua niat saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Dan yang kedua membasuh seluruh badan yang zahir dengan air termasuk kulit atau rambut. Air hendaklah disampaikan ke bahagian dalam rambut dan pangkalnya. Mana kena sampai semualah. Rambut panjang ke kena urai dulu, dan kalau janggut panjang pun kena selit-selit air tu sampai mandi kan. Kalau shower selesai. Tak ada masalah, semua masuk belakang shower kan. Boleh. Sunat pula, perkara sunat ketika kita mandi wajib. Membasuh kedua-dua tangan di luar daripada bekas air. Basuh tangan tu ambil cebok, basuh air kat luar lah, basuh tangan. Dia kata, sunat kan. Yang kedua, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Dan juga segala kekotoran yang ada pada badan. Ada najis, darah tadi apa semua, kita basuh dulu dengan tangan kiri kan. Kemudian ambil wuduk. Kemudian menyelati rambut kepala dengan air. Kemudian membasuh kepala 3 kali. 3 ceduk lah kan, 3 ceduk. Kalau
Shower tak ada masalah lah, tak ada cedok lagi lah, terus. Menyelati rambut. Okey, kemudian membasuh bahagian kanan dahulu. Ada kanan dulu, kiri. Kanan, kiri kan. Dia mula sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Kemudian menggosok tubuh dan berturut-turut dalam membasuh anggota. Boleh basuh tangan ya, boleh. Gosok badan kita dengan tangan. Kemudian mengambil air dan membasuh ke semua tubuh yang berlipat. Seperti kedua-dua telinga. Ini telinga kita. Lipatan perut. Kalau perut buncit, ada tengah-tengah kan perut buncit ni. Itu. Kena regang supaya air itu sampai di lipatan tersebut. Di dalam pusat. Dalam pusat kita pun, pusat bujil ke apa semua yang, bukan pusat bujil, pusat bujil keluar kan. Pusat dalam tu. Kena air sampai kan. Dipanggil pusat apa? Kalau pusat depan tu pusat bujil. Pusat dalam tu lah. Pusat dalam kan. Kemudian membasuh sebanyak 3 kali sebagai kias wudu. Basuhlah 3 kali kan sebagai kias wudu. Jadi besarnya ialah niat rata air. Tu wajib, kena faham tu. Anak-anak kita mandi wajib kena ada niat sampai rata air. Cara pula lipat badan biar sampai. Kalau di kangkang duduk macam berak tu, supaya air tu kita senang basuhkan dia, sampaikan dia. Jenis-jenis mandi sunat. Mandi kerana hendak pergi solat Jumaat. Ni sunat lah. Ini mandi wajib tadi. Mandi wajib dah habis dah. Ni mandi sunat pula. Mandi nak solat Jumaat. Yang kedua, mandi 2 hari raya. Aidilfitri, Aidil Adha. Pukul katalah nak pergi pukul 7 lah. Sembahyang sunat kan. Yang ketiga, mandi selepas memandikan mayat. Ni Tuan Haji lah, Tuan Haji Ustaz selalu ni kan. Mandi sunat. Wajib tak? Tak, sunat. Tak mandi pun boleh. Yang keempat, mandi selepas sembuh daripada penyakit gila. Kalau sakit gila kan, sunat mandi. Kadang gila, kejap gila, kadang hidup segar balik, mandi kan. Kalau kita sedar lah kan. Ada tu, dipanggil gila sekejap. Sedar, gila sakit, segar. Mandi selepas berbekam. Berbekam kan. Ni pun sunnah Nabi berbekam kan. Dan dia macam, kalau kita bukan ni macam kita sedekah darah lah. Derma darah. Tapi kita cabut, biasa kepala badan banyak tu. Kita bekam darah tu. Tapi orang kata dia lepas berbekam ni, masa badan sihat. Saya pun belum bekam lagi. Tapi dia ada kalau nak bekam yang profesionalnya, dekat dengan Taman Guru. Tepi Nasi Arab Ulfah. Situ ada tu. Kedai. Ustaz Abdul Hadi nama dia. Dia kira presiden punya berbekam di ASEAN. Dia cuba buat bekam sunnah lah. Presiden bekam sunnah Nabi kan. Jadi bolehlah kalau kita nak bekam kan, buangkan kepala-kepala. Tapi saya cari nak cari masa tu lepas bekam kan. Mungkin darah tinggi ke. Darah tinggi, kecil manis pun ada usul-usul tu jugalah. Dipanggil darah kita darah hitam kan. Kalau saya ingat kawan saya dulu di sekolah kan, dia bekam sendiri. Ni cawan ni, dia masukkan, dia ambil kertas, dia bakar kertas, dia masuk cawan. Lepas masuk cawan, kertas tu mati ada cawan kan. Lepas tu terus. Tapi dalam ni dia ada toreh ni, toreh pisau. Atau dia letak satu, dia tarik dulu, kemudian dia keluar macam bojol tu, kemudian dia ambil pisau yang pisau cukur ni. Toreh. Sekali lagi dia masuk pula sekali lagi dalam, dia bakar kertas masuk dalam ni, dia letak balik, memang keluar lah, memang banyaklah keluar. Itu masa sekolah lah dia buat. Tapi saya tak pernah buat lagi lah. Tapi sekarang belum buat lagi kan. Tapi sebenarnya berbekam ni sunat sunat. Mandi kerana hendak ihram. Ni pergi haji kan, umrah haji. Ni apa ni, haji sekarang ni berapa? 12 haji. 9,000 kan. Kena naik dah. 12,000 kan. Itu pun 14,000 orang. Hari ni pula dia mohon 5,000 lagi tambahan. Jadi 9,000 lah mohon. Lepas tak lagi. Tapi kalau yang swasta 40,000. Ada sekarang 40,000 swasta kan. 2 orang 80,000.
Boleh lah kalau siapa ada kan. Itu yang syarikat lah, syarikat dan. Kemudian mandi kerana hendak masuk kota Mekah. Macam pergi umrah lah kan. Daripada Madinah tu dia mandi kan. Masuk kota Mekah tu. Kemudian 8, mandi kerana hendak wukuf di Arafah. Itu untuk khususnya. Ni sunat lah. Masa haji kan. Masa haji insyaAllah. Umrah, haji ada pakailah yang ni. Jadi itu di antara beberapa mandi sunat. Okey saja tuan-tuan berkaitan dengan mandi wajib. Jadi kita kena ambil fahamlah ya tentang mandi wajib ini satu kewajipan yang kita kena betulkan. Sebab dia nak asasnya untuk semayang. Kalau mandi wajib tak lepas, semayang tak lepas lah. Walaupun wudu cantik, wudu memang cukup cantik, tapi mandi tak lengkap. Satu. Tak. Jadi tak menepati hukumnya, maka amal-amal lain, baca Quran, tawaf, itu tak boleh berlaku tu kan. Contoh dia kata solat tak boleh, kata mandi wajib ni kan. Baca Quran, tawaf, puasa tak apalah. Puasa kalau tak mandi wajib sah. Tapi kalau katakanlah dia mimpi keluar mandi tu berjimat, dia tidur, kemudian dia sedar pukul 10, boleh puasa dia. Tapi dia tak semayang subuh lah. Subuh tak semayang. Tapi tidur kan. Tertidur boleh tak? Boleh qada tak? Tertidur boleh. Kalau tertidur, sengaja tidur tak boleh lah. Kalau tertidur lepas melakukan persubahan, tertidur, sedar-sedar pelapan, boleh. Dan puasa dia sah. Puasa dia sah. Ini kena mandi wajib dulu. Mandi wajib qada kan subuh tadi. Okey tuan-tuan, ada soalan yang boleh saya jawab, saya jawab. Tak ada jawab, kita tunggu minggu depan. Ada ke? Mandi sunat tak ada pula sini. Nak masuk kota Madinah tak ada. Nak masuk Mekah ada. Jadi saya nak jawab tak boleh tak ada, sebab tak ada cerita. Yang ni Mekah sahaja. Mekah sahaja yang disunatkan untuk mandi. Madinah tak ada. Dalam buku ni pun tak ada juga. Puas, saya baca juga lah, tapi tak ada dalam buku ni kan. Buku ni pun buku daripada Ustaz Hashim ni. Ustaz Hashim Mufti Wilayah dulu kan. Ustaz Haji Muhammad Hashim Yahya. Dia baca ke buku ni tadi ni? Baca tengok. Kalau tuan-tuan ada tanya soalan-soalan berkaitan ni, boleh. Saya boleh jawab, saya jawab kan. Tentang mandi wajib. Tok Mahmud ada tak? Tok Mahmud. Ada air mani? Setengah kata kena bersih dululah. Setengah kata bersihkan dia, basuh sepatu setengah lah. Tapi afdal kalau kita nak senang hati, mandi semula lah sebab. Tapi dulu ada cerita kan, dulu setengah kata cukup buang tempat tu, basuhlah. Tapi setengah kata mandi semula sebab dia tak merata habis tu masa mandi wajib tu. Jadi kalau kita nak rasa yang mana lebih selamat, mandi semula jawabnya. Tapi yang semaya-semaya tak apa dah, kira tu lepas tu. Sebab kita rasa tadi tak ada masalah. Cuma sedar-sedar pukul 10. Sunat ada 8 kan? Yang sunat yang tadi kita sekolah kita kalau kata mau berbekam ni kan, niat macam mana tu saya sunat berbekam saja. Saya ajalah, saya mandi sunat berbekam. Terus masuk apa maklumat terus. Saya mandi sunat mandi jenazah. Saya mandi sunat hari raya. Kan ada kan? Jadi ada belakang tu. Jadi saya mandi sunat. Saya semayang sunat. Sunat apa? Sebelum subuh, lepas subuh, sebelum maghrib mesti ada tu. Idhafah dia mesti ada. Gandingan dia. Kalau tidak tak jelas niat kita. Tergantung. Umum.
Yang tadi tu saja aku mandi wajib Allah Ta'ala atau saja aku makan ada besar, dah masuk dalam jenabah dah. Apa yang ada besar tu. Jadi yang mana saja aku mandi wajib, dah masuk. Mandi jenabah tu mandi wajib lah tu. Okey, ada. Ya. Apa dia? Kalau ikut sunnah bertutup. Tapi dia sunat je, sunat. Tapi sekarang ni ramai tak bertutup dah. Mandi di hotel semua tak bertutup dah, tak ada dah. Tapi tidak menjadi haram, tidak menjadi haram lah. Tapi eloknya bertutup. Elok bertutup. Kain basahan lah. Kain basahan. Tapi dia kata sekarang ni dah masuk hotel dia hilang habis tutup dah. Tak ada langsung, kain basah tak ada dah, tak pakai kain basah. Tapi tidak haram lah. Tidak haram, katakan haram tidak. Tapi kalau ikut sunnahnya pakailah. Sunat dia pakai. Sunat pakai. Air mazi. Dia air mani wajib. Air mazi ni tempat terletih kan. Air mazi tu wajib tak? Mandi wajib tak? Ada siapa tahu ni? Air mazi tak ada kan? Tapi sini tak ada pula mandi wajib cerita air mazi tu. Tak ada sini. Air mazi ni macam antaranya satu syahwat. Naik angin, steam apa? Steam. Ataupun dia terfikir benda-benda kan. Ataupun satu yang ni keluar yang letih. Keletihan tu. Kujur letih sedar keluar macam mani-mani tu. Macam pekat-pekat juga tu. Tapi kalau ikut ni tak ada pula cerita mandi wajib. Ketika kita mandi, ya. Wajib kata. Kalau ikut dia dah mengata tu. Tapi dia mengata contoh dia, sebab tu dia sunatkan wuduk supaya air tu diselit di telinga, hidung. Ya. Kalau ikut dia masuk dalam kategori niat awal kan. Niat awal dah masuk dalam mandi wajib lah. Dia masuk dalam wajib. Cuma kita pula dia lah biasa kalau mandi shower ni semua kena betul balik semula kan. Tapi di segi sentuhan, kalau tersentuh dengan anggota kemaluan, dubur atau dikubur, maka hukum tadi kena ambil sembahyang balik. Betul macam mana nak buat tu? Bersih dulu. Macam mana nak buat? Jangan sentuh, dia kata. Jangan sentuh anggota kemaluan. Belakang tak apa. Jangan depan ni. Macam ni kot, boleh kot. Macam ni. Tapi yang belakang. Yang depan tak boleh. Yang depan. Sapu. Sapu macam pisau punya. Tajam pisau tu. Tapi mana jangan sentuh depan ni. Kalau sentuh depan ni batal. Sama ada sentuhan kita kepada kita atau sentuh orang lain. Kalau wuduk batal. Kalau wuduk. Jadi tapi kalau kita tadi cara umumnya kita dah mandi wajib itu sunat ambil wuduk. Lepas tu kita mandi. Tapi biasa mandi ni kita nak semua sentuh kan. Lepas habis semua kita ambil wuduk khas untuk semayang pula. Itu lebih selamat lah supaya tidak ni lagi. Ya. Tersentuh. Dia rambut ni aurat dia, tapi dia ada dua tu, gigi. Sentuh gigi rasa tak gatal. Gigi.
Tapi rambut dia saya tak ingat balik. Dan rambut. Rambut saya tak ingat. Siapa tahu rambut macam mana? Sentuh rambut. Tapi gigi saya tak batal gigi. Tapi dia orat. Tapi gigi dia tak. Sentuh gigi. Tapi secara umum lah. Tapi ini Syafi'i. Kalau Syafi'i kalau sentuh perempuan ni wajib batal, ambil sembahyang balik kan. Tapi tersentuh kalau ikut Imam Maliki. Maaf lah. Kalau Imam Maliki lah. Maliki Hambali. Tapi kalau kita nak ikut Imam Syafi'i, kena ambil sembahyang balik. Dia maksudnya nanti dia kalau Tapi Syafi'i tidak. Syafi'i mana-mana sentuh isteri batal. Itu Syafi'i. Tapi kalau imam lain, kalau syaratnya kalau kita bukan anak, kita dukung anak, ambil anak kan, tersentuh isteri kerana bukan syahwat, tak apa. Tapi jangan pakailah yang tu, jangan pakai yang tu. Ini untuk orang Algeria, Mesir boleh lah. Untuk kita punya Nusantara, sentuh isteri kita batal. Senang cerita. Jadi kita dah fikir banyak, payah lah kan. Disentuh aja kira ambil sembahyang baru lah. Dapat pahala juga kan. Dapat pahala balik semula. Tambah pahala lagi. Okey ada lagi kan? Habis kan? Alhamdulillah. Ya, kalau Datuk. Apa dia? Ya. Mandi wajib. Dia kembali kepada tayamum pula. Tayamum. Jadi bab tayamum nanti kita minggu depan. Ada tajuk, ni tajuk tayamum. Nanti saya akan maklumkan balik. Tayamum yang datang minggu depan. Berbalut simin? Dia nanti kita ada perkara yang berkaitan dengan tu. Ada dia kalau sepekat tak boleh buat apa, tayamum lah. Tentu air tak boleh, apa semua tayamum. Tapi wuduk pun sama juga. Wuduk tengok balik. Ada wuduknya. Wuduk ini belak kan, tak boleh kan. Tapi dia kata pakai ambil pakai syarat saja. Lepas tu ambil wuduk kan. Ambil tayamum sekali lagi. Tapi agak sukar sikit. Tapi macam mana pun macam tu lah. Sama ada tayamum semasa dia ataupun habis wuduk dah. Mana yang boleh dulu, selesaikan wuduk. Lepas tu dah kering sikit, ambil tayamum pula. Khusus untuk kerana anggota tak sampai. Ambil tayamum pula. Di cara biasa buat macam tu lah kok. Lagi senang. Wuduk dulu. Lepas wuduk mana tak cukup, yang ni sapu je lah. Sekadar isyarat saja. Ya. Lepas tu habis semua, baru tayamum. Tapi kadang susah kan tuan-tuan nak tanya hukum ni. Ada kawan tu di Rimbunan Kasih. Kaki kiri kanan. Tangan tak boleh sentuh air. Agak-agak macam mana. Susah, saya pun payah cari jawab itu. Cara nak mandi akhir sekali, ialah kata tayamum lah. Saya beli punya tayamum dia tu. Suruh dia buat tayamum lah. Tapi tak tahulah, pandai dia tayamum. Cara tayamum macam tu. Tapi nak itu kan apa, tangan sini tak boleh. Tayamum tak lepas juga. Sini pun sangkut. Muka dia pun kena jahit sini habis. Dia accident baru ni. Tetapi secara umumnya saya kata dia macam ni. Kalau tak boleh buat apa, link pun tak boleh, ni tak boleh, sembahyang ikut waktu saja. Menghormati waktu. Sembahyang saja. Niat aku sembahyang waktu ni. Sembuh besok, berapa hari agak qada balik. Balik. Kerana panjang umur. Tapi dia dah sembahyang. Kerana dia menghormati waktu tersebut. Okey, tayamum minggu depan. InsyaAllah datang minggu depan pula. 2 minggu lagi. Ni cerita baru 2 minggu lagi datang insyaAllah. Okey, tu sikit sebanyak tuan-tuan kan. Supaya baik daripada Allah SWT untuk saya lah insyaAllah. Hari ni 13. Okey, tuan-tuan untuk maklumat lah ya. Sikit.
berkaitan dengan majlis mahfuz Quran, diminta semua lah yang ada